Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Iliana Rahim binti Ibrahim. Pada hari ini saya dan rekan saya Cik Siti Nuraini binti Azullah LS Yusni akan membentangkan mengenai kajian kami yang bertajuk Kebolehterimaan dan Cabaran Keterangan Saksi Kanak-kanak di Mahkamah Syariah di Malaysia. Kami akan membentangkan dapatan dari kajian ini secara ringkas, yang mana dapatan kami adalah berkenaan dengan keterangan kanak-kanak dari perspektif Islam, kesaksian kanak-kanak menurut Undang-Undang Syariah, kesaksian kanak-kanak menurut Undang-Undang Sibel, analisis perbandingan peruntukan undang-undang berkaitan kesaksian kanak-kanak di Mahkamah Syariah dan di Mahkamah Sibel, analisis kes berkaitan, cabaran kesaksian kanak-kanak di Mahkamah Syariah, dan juga cabaran penambahbaikan. Pembuktian merupakan suatu elemen yang penting atau asas yang penting dalam prosedur mahkamah kerana ia merupakan penentuan kebenaran dan keadilan oleh mahkamah. Konsep pembuktian dari segi takrif iaitu keterangan yang nyata. Dari segi perundangan Islam disebut sebagai ithbat, iaitu tindakan mengemukakan dalil di hadapan hakim bagi menuntut suatu hak atau mempertahankan suatu hak. Pembuktian yang dikemukakan dalam sesuatu perbicaraan perlu dilakukan secara teratur dan menurut prosedur atau tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang agar dapat diterima oleh mahkamah sebagai bukti yang sah. Pembuktian yang kukuh membantu hakim menentukan kesalahan atau tidak bersalahnya seseorang tertuduh berdasarkan tahap keyakinan dan kebenaran fakta yang dibuktikan. Pengemukaan saksi dalam prosedur mahkamah adalah selaras dengan konsep keadilan bagi tujuan penyataan kes pihak-pihak. Bagi konsep kesaksian pula, ianya berkait rapat dengan konsep keterangan bayinah dan syahadah. Secara ringkas, bayinah diartikan sebagai keterangan yang merangkumi semua bentuk keterangan lain dalam membuktikan sesuatu kebenaran, termasuklah keterangan syahadah, ikrar, yamin dan karina. Peranan saksi bagi suatu kes di mahkamah adalah untuk memberi maklumat kepada mahkamah berkaitan dengan kes yang dibicarakan bagi membantu mahkamah untuk menilai bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Peranan saksi adalah orang yang mempunyai pengetahuan mengenai kes dan keterangan yang biasanya diberikan secara lisan di mahkamah, sama ada untuk mengesahkan fakta atau juga mengesahkan dokumen yang dikemukakan di mahkamah di sepanjang kes pembicaraan. Tiada had umur untuk menjadi seorang saksi. Oleh itu, kanak-kanak juga boleh menjadi saksi. Namun, mahkamah perlu berhati-hati untuk menentukan kebolehterimaan keterangan saksi kanak-kanak tersebut. Bagi tujuan kajian ini, data diperoleh pada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah Al-Quran dan Hadis, serta bahan statutory seperti Akta Keterangan 1950, Akta Kanak-kanak 2001, Akta Keterangan Kanak-kanak 2007, Enactment Keterangan Mahkamah Syariah Sabah 2004, dan sumber sekunder adalah karya ilmiah termasuk artikel, jurnal, kertas penyelidikan, dan portal kerajaan rasmi. Keterangan kanak-kanak menurut perspektif Islam. Kami merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 282, dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dalam kalangan kamu. Berdasarkan pendapat Al-Qurtubi, perkataan lelaki dalam kalangan kamu di dalam ayat tersebut adalah mengecualikan kanak-kanak daripada memberikan kesaksian. Secara umumnya, sesiapa sahaja boleh menjadi saksi sekiranya memenuhi kelayakan menjadi saksi seperti yang diperincikan oleh jumhur fuqaha. Antara syarat-syarat tersebut adalah seorang yang berakal dan balik. Menurut jumhur fuqaha juga, bagi saksi kanak-kanak perlu dibuktikan bahawa kanak-kanak itu telah balik dan telah capai tahap mumayyiz di mana boleh menilai baik dan buruk. Manakala bagi Imam Syafi'i, tidak akan diterima kesaksian golongan kanak-kanak, sama ada sesama mereka atau ke atas golongan lain. Namun, sekiranya saksi telah balik ketika menyampaikan kesaksian, maka kesaksian mereka diterima. Bagi mazhab Hanbali dan Maliki dan Hanbali, mereka menerima kesaksian kanak-kanak yang telah capai umur mumayyiz dalam kes jenayah berkaitan kecederaan dan pembunuhan. Namun, penerimaan tersebut adalah bersyarat, iaitu saksi yang ada menyaksikan kejadian itu hanyalah saksi kanak-kanak dan kanak-kanak tersebut telah menyaksikan kejadian itu. Bagi kesaksian saksi kanak-kanak menurut Undang-Undang Syariah, kami merujuk kepada Seksyen 83 Sub 1 Enactment Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004, iaitu semua orang Islam adalah kompeten untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan syahadah atau bayinah dengan syarat mereka adalah akil, balik, adil, mempunyai ingatan yang baik dan tidak berprasangka. Kami juga merujuk kepada Seksyen 83 Sub 4 Enactment Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Sabah 2004, yang mana seseorang yang belum balik atau seseorang yang tidak sempurna akal ialah kompeten untuk memberikan keterangan bayinah
tetapi tidak kompeten untuk memberikan keterangan syahadah. Jika dibandingkan kedua-dua section tersebut, jelas bahwa terdapat dua kategori kanak-kanak dan dua klasifikasi keterangan yang diberikan mengikut kategori kanak-kanak. Section 83 sub 1 terpakai bagi seorang kanak-kanak yang berumur kurang 18 tahun tetapi telah balik, manakala Section 83 sub 4 terpakai bagi kanak-kanak yang berumur kurang 18 tahun yang belum balik. Sehubungan dengan itu, kanak-kanak yang telah balik boleh memberikan keterangan syahadah atau bayinah, manakala kanak-kanak yang belum balik hanya boleh memberikan keterangan bayinah. Bagi kesaksian kanak-kanak di bawah Undang-Undang Sibel, kami merujuk kepada Akta Keterangan 1950 yang merupakan undang-undang utama berkaitan dengan undang-undang keterangan di Malaysia. Section 118 Akta Keterangan ini memperuntukkan keupayaan atau kompetensi seorang kanak-kanak untuk memberikan keterangan dengan syarat kanak-kanak itu boleh memenuhi soalan dan boleh memberikan jawaban yang rasional. Untuk tujuan menentukan kompetensi, maka perlu menjalankan pemeriksaan terlebih dahulu dengan bertanya beberapa soalan kepada kanak-kanak tersebut untuk menilai sama ada kanak-kanak boleh memahami soalan dan boleh memberikan jawaban yang rasional. Seterusnya, Section 133E Akta Keterangan, kanak-kanak memberi keterangan namun tidak mempunyai maksud sumpah, keterangannya masih boleh diterima dengan syarat dia mempunyai akal yang cukup dan faham tentang kewajiban bercakap benar. Seterusnya adalah Akta Keterangan Kanak-kanak 2007 yang mana khusus berkaitan dengan pemberian keterangan saksi kanak-kanak. Section 2 akta ini mentakrifkan saksi kanak-kanak adalah kanak-kanak yang berumur bawah 16 tahun. Section 3 sub 1 akta ini memperuntukkan berkenaan dengan prosedur mengambil keterangan kanak-kanak sama ada dengan meletakkan penghadang wajib. Namun penghadang itu tidaklah menghalang saksi kanak-kanak daripada melihat dan dilihat oleh mahkamah. Dan seterusnya adalah memberikan keterangan secara rangkaian langsung iaitu live link dari lokasi lain, yang mana kebiasaannya kanak-kanak tersebut akan ditemani oleh jurubahasa atau oleh ahli mahkamah yang lain. Dan juga keterangan utama melalui examination in chief melalui rekaman video dengan video transkrip. Section 9 akta tersebut memperuntukkan bahawa kehadiran seorang dewasa adalah dibenarkan untuk menemani saksi kanak-kanak ketika saksi kanak-kanak tersebut memberi keterangan. Manakala Section 14 pula memperuntukkan bahawa identiti dan details atau informasi saksi kanak-kanak dilindungi daripada penerbitan media. Pada tahun 2024, terdapat beberapa pindaan yang diluluskan oleh Parlimen Malaysia dan mewujudkan Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak Pindaan 2024. Antaranya adalah penambahan bahagian 1A dan 1B, yang mana bahagian 1A memperuntukkan berkaitan dengan kekompetenan saksi kanak-kanak, keterangan saksi kanak-kanak yang diberikan dengan sumpah atau selainnya, dan keterangan tanpa sokongan saksi kanak-kanak, yang mana semua saksi kanak-kanak dianggap kompeten untuk memberikan keterangan. Kekompetenan saksi kanak-kanak boleh berubah berikutan inquiry yang dilaksanakan mengikut section di bawah akta pindaan tersebut. Keterangan saksi kanak-kanak berumur 12 tahun dan memahami sifat sumpah harus mengangkat sumpah sebelum keterangan diambil. Bagi yang berumur 12 tahun atau tidak memiliki sifat sumpah, mereka tidak perlu mengangkat sumpah dan hanya perlu dimaklumkan kewajiban untuk bercakap benar. Seterusnya, suatu inquiry perlu dijalankan sebelum keterangan diberikan atau semasa pemberian keterangan berjalan, tetapi sebelum pemberian keterangan selesai. Inquiry ini adalah untuk menguji kekompetenan dan keupayaan saksi kanak-kanak untuk memberi keterangan. Dan keterangan tanpa sokongan saksi kanak-kanak diterima sebagai keterangan yang menyebabkan pensawitan tertuduh atau kanak-kanak yang dituduh. Seterusnya, kita akan melihat analisis perbandingan antara Mahkamah Syariah dan juga Mahkamah Sivil berkenaan keterangan saksi kanak-kanak. Kita boleh melihat perbezaan itu dalam jadual yang diletakkan dalam slide ini. Terdapat 4 ciri-ciri perbezaan. Yang pertama adalah berkenaan perundangan. Mahkamah Syariah menggunakan pakai enactment keterangan Mahkamah Syariah untuk berkaitan keterangan saksi kanak-kanak. Manakala Mahkamah Sivil menggunakan perundangan Akta Keterangan Kanak-kanak 2007 dan juga Akta Keterangan 1950. Ciri yang kedua adalah berkenaan dengan definisi kanak-kanak itu sendiri. Bagi perundangan syariah, tiada peruntukan yang khusus diberikan bagi definisi kanak-kanak dan lebih bergantung kepada terma baligh mengikut hukum syarak. Manakala bagi Mahkamah Sivil, definisi kanak-kanak diberikan pengkelasan. Antaranya adalah berumur di bawah 18 tahun,
dan sekiranya perkara itu berhubung dengan prosiding jenayah, seseorang yang sudah mencapai umur bagi tanggungjawab jenayah sebagaimana ditetapkan dalam Seksyen 8 Kanun Keseksaan. Saksi kanak-kanak pula didefinisikan sebagai seseorang yang berumur di bawah 16 tahun yang dipanggil sebagai saksi seperti mana dinyatakan dalam Seksyen 2 Akta Keterangan Kanak-kanak 2007. Jelas bahawa dari segi definisi, Mahkamah Sivil lebih memberi pendekatan berkenaan umur seseorang kanak-kanak tersebut. Ciri-ciri yang ketiga adalah penjelasan mengenai saksi kanak-kanak. Bagi Mahkamah Syariah, penjelasan ini lebih menjurus kepada saksi kanak-kanak yang baligh dan juga saksi kanak-kanak yang belum baligh bersamaan dengan definisi yang diberikan tadi. Manakala Mahkamah Sivil, penjelasan mengenai saksi kanak-kanak adalah dibezakan melalui umur. Seperti kita lihat dalam jadual ini, mendefinisikan kanak-kanak sebagai berumur 12 tahun ke atas ataupun berumur kurang daripada 12 tahun. Dan ciri-ciri yang keempat adalah jenis keterangan yang dibenarkan oleh saksi kanak-kanak. Bagi Mahkamah Syariah, kita lihat berkenaan dengan jenis ataupun kanak-kanak yang baligh atau tidak baligh. Jenis keterangan yang dibenarkan adalah berbeza bagi kanak-kanak yang telah baligh. Jenis keterangan yang diterima adalah bayinah dan juga syahadah. Manakala bagi Mahkamah Sivil, tiada klasifikasi yang diberikan atas keterangan yang diberikan oleh saksi kanak-kanak. Kita akan membuat sedikit analisis kes berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi kanak-kanak. Kita boleh lihat dalam kes Muhammad Azdi Asfar, Muhammad Amirul Azdi lawan Rauzah Abdul Halim dan yang lain, kes tahun 2024 di hadapan Mahkamah Session Selayang. Kes ini adalah berkaitan dengan dakwaan plaintiff bahawa defendant pertama telah memukul kepala plaintiff menggunakan penyapu yang dipegang oleh defendant pertama sehingga menyebabkan kecederaan dan pendarahan yang banyak dialami oleh plaintiff. Saksi kanak-kanak yang terlibat dalam kes ini adalah SP1 dan juga SD1 dalam kurungan 2. Sebelum mahkamah membenarkan SP1 dan SD1 dalam kurungan 2 memberikan keterangan secara bersumpah, mahkamah menjalankan satu ujian yang dipanggil sebagai competency test untuk menentukan sama ada saksi ini memahami sifat sumpah dan kewajipan untuk mereka bercakap benar. Berdasarkan competency test yang dilakukan oleh mahkamah, didapati bahawa SP1 dan juga SD1 dalam kurungan 2 adalah saksi yang kompeten dan mahkamah boleh menerima keterangan yang diberikan oleh mereka. Justru, mahkamah mendapati keputusan adalah tuntutan plaintiff terhadap defendant telah ditolak. Keterangan SP1 tidak mempunyai sokongan ataupun corroboration dengan keterangan yang lain seperti memanggil rakan sekelas yang melihat kejadian sebagai saksi, menunjukkan laporan perubatan ataupun menunjukkan pengesahan jabatan kimia tentang alat yang menyebabkan kecederaan ini. Justru kita boleh lihat dari kes ini bahawa mahkamah menerima keterangan yang diberikan oleh saksi kanak-kanak, namun keterangan itu hendaklah dan lebih kuat sekiranya mendapat sokongan daripada documentary evidence ataupun bukti dokumenter untuk menyokong keterangan mereka. Kes kedua yang boleh dianalisis adalah kes Roshidi bin Zakaria lawan Rosmawati binti Mahfar. Kes ini adalah kes yang dibawa ke hadapan Mahkamah Rayuan. Pada awalnya, kes ini dibawa kepada Mahkamah Tinggi. Suatu tuntutan hadanah telah dibawa oleh responden dan Mahkamah Tinggi menerima tuntutan responden dan perayu diberi hak lawatan. Disebabkan keputusan ini, perayu memfailkan rayuan ini terhadap keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi. Saksi kanak-kanak terlibat adalah 4 orang anak-anak mereka, iaitu 2 orang yang berumur atas daripada 18 tahun dan 2 orang kanak-kanak lagi yang berumur 16 tahun dan juga 10 tahun, anak ketiga dan anak yang keempat. Berdasarkan saksi kanak-kanak ini, Mahkamah Rayuan mendapati bahawa hakim bicara tidak terkhilaf dengan dapatan bahawa anak pertama dan yang kedua, iaitu berumur 19 dan 18 tahun, semasa perbicaraan bukan lagi kanak-kanak dan tidak terikat dengan Seksyen 85 dalam kurungan 2 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003. Dan keputusan Mahkamah Rayuan yang kedua adalah hakim bicara tidak terkhilaf dalam memanggil kedua-dua kanak-kanak tersebut untuk menyatakan pilihan mereka sebagaimana yang diberikan dalam Seksyen 85 dalam kurungan 2 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 2003. Seksyen 85 dalam kurungan 2 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam ini adalah mengenai peruntukan lamanya penjagaan. Dalam seksyen ini dinyatakan bahawa
Setelah tamatnya hak hadana, penjagaan turun kepada bapa dan jika kanak-kanak itu telah mencapai umur kecerdikan ataupun mumayyiz, maka kanak-kanak itu adalah berhak untuk memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya melainkan jika mahkamah memerintahkan selainnya. Oleh itu kita boleh lihat bahawa Mahkamah Rayuan menerima keputusan Mahkamah Bicara untuk membenarkan saksi kanak-kanak tadi untuk menyatakan pilihan mereka untuk tinggal dengan ayah ataupun ibu ataupun untuk tinggal dengan perayu ataupun responden sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Seksyen 85 dalam kurungan 2. Sudah tentu wujud beberapa cabaran berkenaan saksi kanak-kanak dan juga keterangan yang diberikan oleh mereka. Antara cabaran yang dapat dikenal pasti adalah yang pertama, ketiadaan peruntukan yang khusus berhubung dengan tata cara keterangan saksi kanak-kanak. Berbeza dengan Mahkamah Sivil, Mahkamah Sivil mempunyai akta keterangan kanak-kanak yang diguna pakai khas bagi kanak-kanak yang menjadi saksi di hadapan mahkamah. Tetapi bagi Mahkamah Syariah, tiada peruntukan ataupun akta seperti akta tersebut yang diguna pakai. Oleh itu, wujud satu kelompongan dari segi penerimaan dan pengendalian keterangan yang diberikan oleh saksi kanak-kanak. Cabaran yang kedua adalah tiada ketutupan umur bagi saksi kanak-kanak dalam Akta Keterangan Kanak-kanak 2007. Dalam akta tersebut, saksi kanak-kanak hanyalah setakat kanak-kanak yang berumur 16 tahun dan terdapat kelompongan bagi kanak-kanak yang berumur 16 tahun dan berada di bawah 18 tahun. Cabaran yang ketiga adalah mengenai pemahaman dan kematangan kanak-kanak yang terbatas. Kanak-kanak mungkin tidak mempunyai keupayaan kognitif ataupun perkembangan mental yang cukup untuk memahami konsep kesaksian dan juga keterangan serta kesan dan akibat daripada keterangan mereka yang diberikan terhadap suatu kes. Dan wujud kemungkinan bahawa saksi kanak-kanak ini tidak dapat membezakan di antara realiti dan juga fantasi. Cabaran yang keempat adalah mengenai keraguan yang wujud terhadap keterangan kanak-kanak ini. Keterangan kanak-kanak ada kalanya diragui kerana mereka mungkin memberi maklumat yang tidak betul ataupun menyimpang daripada realiti atau diputar belitkan atau direka cerita tanpa sengaja disebabkan rasa risau dan bimbang bahawa mereka akan mendapat kesan yang buruk sekiranya mereka tidak dapat menjawab soalan-soalan dikemukakan oleh mana-mana pihak. Mencadangkan beberapa cadangan untuk penambahbaikan. Yang pertama adalah perundangan khusus patut digubal bagi kesaksian kanak-kanak selaras dengan Akta Keterangan Kanak-kanak tahun 2007 bagi Mahkamah Syariah. Dengan ketiadaan perundangan khusus bagi keterangan saksi kanak-kanak di Mahkamah Syariah, kami mencadangkan agar perundangan yang sama diguna pakai ataupun perundangan yang sama digubal bagi penggunaan Mahkamah Syariah sahaja. Hal ini akan membantu Mahkamah Syariah dan bertindak sebagai suatu akta dan juga satu panduan untuk mereka menerima mengendali keterangan yang diberikan oleh saksi kanak-kanak. Cadangan yang kedua adalah definisi saksi kanak-kanak dalam Akta Keterangan Kanak-kanak tahun 2007 patut dipindah. Hal ini kerana seperti cabaran yang kita nyatakan tadi, definisi kanak-kanak itu hanyalah tertumpu kepada kanak-kanak yang berumur 16 tahun ke bawah dan definisi ini sewajarnya dipindah untuk mengambil kira kanak-kanak yang berumur 16 tahun ke atas yang berada di bawah 18 tahun. Cadangan yang ketiga adalah berkenaan untuk menjalankan satu ujian terhadap saksi kanak-kanak untuk mengenal pasti kebolehan, kejujuran dan kefahaman kanak-kanak tersebut untuk memberikan keterangan. Kesimpulannya dapat dikatakan bahawa pemberian keterangan saksi kanak-kanak adalah dibenarkan dan diterima oleh mahkamah, tidak kira Mahkamah Sivil ataupun Mahkamah Syariah, dan kedua-dua mahkamah ini mempunyai perbezaan di antara mereka berkenaan keterangan saksi kanak-kanak, dan perbezaan ini ada dari segi jenis-jenis keterangan yang diterima dan diberikan oleh saksi kanak-kanak, pemberian keterangan oleh saksi kanak-kanak dan juga perundangan yang berkaitan dengan pemberian keterangan kanak-kanak. Dengan wujudnya Akta Keterangan Kanak-kanak tahun 2007 dan juga pembaharuan yang dilakukan kepada peruntukan ini juga membantu dan mengembangkan perundangan berkaitan kesaksian kanak-kanak. Namun, pembaharuan ini tidaklah menjamin kecekapan dalam pemberian keterangan. Hal ini kerana tetap wujud cabaran dalam menentukan dan menerima pemberian keterangan oleh saksi kanak-kanak. Justru perlunya cadangan diberikan untuk kita dapat mengimplementasi ataupun memperbaharui keterangan saksi kanak-kanak dengan cara pengendalian mereka, prosedur untuk mendapatkan keterangan itu agar dapat mengatasi cabaran dan permasalahan yang timbul dalam pengendalian dan penerimaan keterangan saksi kanak-kanak ini.
Dengan itu, tamatlah pembentangan kami. Sekian, terima kasih.